Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, cikgu ucapkan kepada semua anak-anak cikgu di kelas tahun 2. InsyaAllah kita akan teruskan pelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan topik pecahan dan perpuluhan. Okey anak-anak, cikgu akan teruskan. Okey. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran murid dapat menyatakan maksud pecahan, mengenal pecahan wajar dan menulis pecahan dengan betul. Yang kedua, murid juga dapat menyatakan pecahan dengan menyebut pengangka dan penyebut dengan betul. Okey anak-anak, mari kita teruskan. Pada minggu lepas cikgu telah menunjukkan bagaimana mengenal pecahan. Jadi ini ialah cara bagaimana kita boleh mengenal pecahan, mengenal konsep pecahan. Cuba jawab soalan cikgu. Soalan cikgu yang pertama, berapakah bilangan semua bulatan yang ada? Mari kita tengok bulatan yang ada di dalam gambar ini. Kita ada 1, 2, 3 dan 4. Kita ada 4 bulatan ke semuanya. Yang soalan cikgu yang kedua, berapakah bilangan bulatan merah? Cuba anak-anak tengok ada berapakah bilangan bulatan merah? 1, 2, 3. Ada 3 bulatan merah. Sekarang berapakah pula bilangan bulatan kuning? Ada 1 sahaja bilangan bulatan kuning. Kita tengok yang seterusnya. Nyatakan pecahan bagi bulatan merah. Macam mana kita nak nyatakan pecahan bagi bulatan merah berdasarkan gambar bulatan yang ada ini? Caranya, pecahan bagi bulatan merah ialah 3 daripada 4 bulatan. 3 daripada 4 bulatan ini berwarna merah. Jadi kita boleh sebut dia sebagai 3/4 bulatan berwarna merah. 3 daripada 4 berwarna merah. Nyatakan pecahan bagi bulatan kuning. Jawapannya ialah pecahan bagi bulatan kuning ialah 1 daripada 4. Nampak tak ni? Kita ada 1 pecahan kuning daripada 4 bulatan semua sekali. Ataupun kita boleh sebut 1/4 berwarna kuning. Mula-mula tadi kita sebutkan, kita kira semua bulatan yang ada. Kemudian kita nak tahu berapa bahagian bulatan berwarna merah dan berapa bulatan bahagian berwarna kuning. Jadi, pecahan itu bermaksud ialah sebahagian ataupun separuh ataupun sebahagian kecil daripada satu kumpulan. Dia mewakili satu kumpulan yang besar. Macam ini 3/4 mewakili merah. Yang ini 1/4 mewakili bulatan berwarna kuning. Kita tengok di sini contoh yang kedua. Nyatakan bahagian pecahan yang berwarna. Kamu tengok di sini. Pecahan berwarna ditanya. Berapakah pecahan yang berwarna? Macam mana kita nak tentukan cara nak menyebut pecahan seperti dalam gambar yang ditunjukkan ini? Yang pertama, kira semua bilangan bentuk segitiga. Kalau yang dia bentuk segi 4, segi 4 lah. Sekarang ni kita ada bentuk bilangan segi 3. Kita kira dulu ada berapa? 1, 2, 3 dan 4. Ada berapa semua sekali? Kita ada 4 bilangan segi 3. Berapakah bilangan segitiga yang berwarna? Ada berapa bilangan yang berwarna? 1 dan 2. Jadi, jawapannya ialah 2 daripada 4 segitiga ini berwarna biru ataupun dia berwarna. Kita akan sebut dia 2 daripada 4. Bilangan yang berwarna 2 daripada 4. Ataupun bila kita tulis dalam pecahan, dia akan jadi seperti ini. 2/4. Kita akan sebut dia. Di sini ialah 2/4. Cikgu sebutkan. 2/4. Anak-anak.
Okey, tengok gambar, kita tengok dulu berapa bilangan segitiga, berapa bilangan bentuk tu yang ada. Kemudian baru kita tengok berapa yang diwarnakan, berapa yang dilorikkan. Jadi cara sebutnya ialah 2 ialah bahagian yang berwarna dan 4 tu ialah keseluruhan segitiga yang ada. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, mari kita sebut pecahan ini. Okey. Ini ialah gambar pecahan. Macam mana kita nak sebut pecahan ini? 3 daripada 6 bahagian berwarna kuning. Betul kan? 1, 2, 3. Semua sekali ada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 daripada 6. Ataupun kita sebut dia 3/6. Okey, contoh yang seterusnya. Ada berapa? 1 daripada 3. 1 yang berwarna daripada 3 semua sekali. 3 keseluruhan. Jadi, 1 daripada 3 bahagian berwarna biru. Atau boleh kita sebut juga 1/3. Kita tengok pula yang ni. Okey. 2 daripada 5 bahagian berwarna merah atau boleh disebut juga 2/5. Ada 2 bahagian berwarna merah dan ada berapa bahagian semua sekali? Ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Cikgu teruskan lagi. Okey. Bagaimana caranya kita hendak mengenal pecahan yang betul? Setiap bahagian pecahan mestilah sama saiz. Sama seperti gambar potongan kek ataupun potongan pizza yang cikgu tunjukkan ini. Syarat pecahan dia mestilah sama saiz, sama besar. Bahagian yang dipotong ni mestilah sama setiap bahagian. Okey. Pecahan boleh ditulis dengan angka atau perkataan. Kalau kita tulis pecahan dengan angka, kita akan tuliskan dia 1/2. 1 ialah bahagian yang akan kita potong atau bahagian kalau dia gambar pecahan, gambar bayangan yang berwarna ataupun bahagian yang dilorikkan. 2 ini pula ialah keseluruhan daripada gambar pecahan ataupun dari keseluruhan sebiji kek ataupun daripada sekeping pizza. Okey. Kalau ditulis dengan perkataan, dia akan kita tuliskan seperti ini, 1/2. Okey, cikgu teruskan. Macam mana kita nak tulis pecahan yang betul? Okey, cara dia seperti ini. 1/3. 1 ialah pengangka, 3 ialah penyebut. Okey, 1 ialah pengangka, 3 ialah penyebut. Okey, macam mana kita nak tulis pecahan? Okey, berdasarkan gambar yang diberi. Okey, mari kita sebut 1/3. Yang ini 2/6. Kira semua dulu bahagian. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita tengok berapa yang diwarnakan. Ada 2. Jadi 2 daripada 6. 2/6. Okey, yang ini ada berapa semua sekali bahagian? Ada berapa sekali semua kotak yang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Termasuk yang diwarnakan pun kita kira semua dulu berapa. Bila kita dah kira semua kotak yang ada, bahagian yang ada, baru kita tengok berapa yang diwarnakan. 4. Jadi 4/12. Okey, yang ini ialah 1/2. 1/2 kita boleh sebut juga sebagai setengah. Okey, nampak tak bahagian dia? Dia ialah setengah atau kita panggil separuh. Okey, kemudian ini ialah 2/4. Ada 4 bahagian, 2 bahagian sahaja yang diwarnakan. Jadi kita panggil dia 2 daripada 4. Okey, yang ni 4/8. Okey anak-anak. Okey, ini ialah macam mana kita nak menulis pecahan dengan angka dan perkataan. Okey, ini ialah gambar pecahan 1/2. Yang ini tulis dengan angka, yang di bawah tulis dengan perkataan. Okey, yang ini pula 2/4. Cara nak tulis dia, kita tulis 2/4.
kita tulis macam mana kita sebut pecahan tersebut. Yang ini 4/8. Jadi 4/8 kita tuliskan 4/8. Okey. Seterusnya kita nak membandingkan pecahan. Okey, macam mana cara membandingkan pecahan? Membandingkan pecahan, yang pertama kita kena lihat dahulu bahagian penyebut, iaitu bahagian nombor yang di bawah. Jika penyebutnya sama, maka nilai pecahan, cikgu salah type. Maka nilai pecahan ditentukan dengan melihat pengangka. Manakah yang lebih besar atau kecil? Okey, tengok bahagian penyebut dia. Macam ni kan? Ni 3, ini pun 3. Jadi kita nak tentukan yang mana lebih kecil atau yang mana lebih besar. Kita tengok yang bahagian atas dia, nombor pengangka dia. Okey, sebaliknya jika penyebutnya tidak sama, nilai ditentukan berdasarkan nilai penyebut. Penyebut dengan nilai lebih kecil bermakna bahagian yang diperolehi lebih besar. Okey. Kalau pecahan ini 1/3 dan 2/3, mana yang lebih kecil? 1/3 atau 2/3? Tengok nombor pengangka dia sebab penyebut dia sama. Kalau penyebut dia sama, kita tengok pengangka sahaja. 1 dengan 2, mana lebih kecil? 1 lebih kecil. Jadi, jawapan dia 1/3 lebih kecil daripada 2/3. Okey, cikgu teruskan. Okey, mari kita bandingkan. Pecahan manakah yang lebih kecil? 1/4 atau 2/4? Jawapannya 1/4. 1/4 lebih kecil daripada 2/4. Tengok bahagian yang berwarna pun kita dah nampak. Ini 1/4, yang ini 2/4. 1/4 lebih kecil. Okey, yang ini pula. 4/5 dengan 2/5. Manakah pecahan yang lebih kecil? 2/5. Ini bahagian 2/5, yang ini bahagian 4/5. Bahagian 4/5 lebih besar dan lebih banyak berbanding 2/5. Jadi 2/5 lebih kecil daripada 4/5. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, ini yang terakhir. Bagaimana kita nak pula bandingkan? Kita nak bandingkan pula pecahan manakah yang lebih besar. Pecahan yang lebih besar ialah mana? Ini 2/4, yang ini 3/4. Jadi 3/4 lebih besar. Okey, yang kedua. 3/8 dengan 5/8. Jawapannya pastilah 5/8. Kita nampak bahagian 5/8 ni lebih banyak, lebih besar. Okey, sekarang kita ada 2/6 dengan 4/6. Yang mana lebih besar? 4/6 lebih besar. Okey anak-anak. Jadi sekian saja penerangan dari cikgu berkaitan dengan tajuk menulis pecahan dan menyatakan pecahan dengan angka dan perkataan, dan juga membandingkan pecahan. Cikgu harap kamu boleh lebih faham apabila membuat latihan dalam buku aktiviti selepas ini. Okey anak-anak. Jadi, cikgu nak ucapkan terima kasih, selamat belajar dan semoga menjadi anak-anak yang cemerlang dan rajin berusaha. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.